Yang pertamanya, bila seseorang itu nampak sesuatu yang menyerupai ataupun nampak jin yang menyerupai sesuatu. Yang pertama, mereka itu berada di dalam 3 keadaan. Yang pertama, disebabkan seseorang itu mempunyai simptom ataupun tanda-tanda gangguan yang ada kepada diri dia. Sering nampak kelibat, sering nampak jin yang menyerupai sesuatu yang menakutkan, dan benda itu kerap kali terjadi. Itu yang pertama. Maka orang seperti ini, pesakit seperti ini, perlu mendapatkan rawatan ruqyah syar'iyah. Itu yang pertama. Yang kedua, ujian. Dia tak pernah nampak pun, tetapi pada hari itu dia diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan penampakan jin yang menyerupai sesuatu bentuk yang menakutkan. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah perbuatan sia-sia itu mencari jin yang dilakukan oleh segelintir manusia. Baik, jadi apabila kita diuji dengan penampakan sebegini ataupun jin yang menyerupai dalam bentuk sesuatu yang menakutkan, apa yang kita kena buat? Baik, terdapat 2 riwayat yang boleh kita beramal dengannya sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Wiqayatul Insan Minal Jinni Wasyaitan karangan Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Ada mendatangkan 2 riwayat yang boleh kita beramal dengan dia. Di dalam Sahih Imam Muslim telah meriwayatkan sebuah hadis daripada Abi Darda radhiyallahu anhu, katanya, suatu ketika Nabi SAW ia sedang bersolat, lalu kami mendengar baginda menyebut a'udzubillahi mink, iaitu aku berlindung dengan Allah daripada engkau. Kemudian baginda menyebut lagi al'anuka bila'natillah, aku laknat dengan laknat Allah ke atas engkau. Lalu tangan baginda diselakan ke hadapan seolah-olah sedang menyambar sesuatu sebanyak 3 kali. Tak kala selesai solat, kami pun bertanya, sahabat pun bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, tadi kami ada dengar awak berkata sesuatu ketika solat sebanyak 3 kali. Sedang sebelum ini kami tidak pernah pun mendengarnya. Dan kami juga ada melihat Rasulullah SAW menyela-nyela tangan ke hadapan. Lalu baginda pun menjawab, sesungguhnya musuh Allah iaitu Iblis telah datang membawa obor api untuk dikenakan ke atas mukaku. Sebab itu aku menyebut a'udzubillahi mink, aku berlindung dengan Allah daripada engkau. Dan sebanyak 3 kali aku sebut. Kemudian aku menyebut al-anuka bila'natillahi tammah ataupun al-anuka bila'natillah, iaitu aku laknat dengan laknat Allah ke atas engkau. Sebanyak 3 kali Nabi sebut. Tetapi si iblis celaka itu tetap tidak berganjak. Kemudian aku pun mahu menangkapnya. Demi Allah, kalaulah tidak kerana doa Nabi Sulaiman AS, nescaya si syaitan itu akan diikatkan di tiang-tiang masjid di Madinah ini. Seterusnya akan dipermain-mainkan oleh kanak-kanak. Itu adalah satu riwayat yang menceritakan apabila kita ternampak sesuatu, maka hendaklah kita menyebut a'udzubillahi mink dan disulit oleh al-anuka bila'natillah. Doa ini juga telah dikongsikan oleh Ustaz Azhar Idrus melalui video dia. Dan juga Dr. Zaharuddin Abdul Rahman telah menjelaskan di dalam penulisannya, ini adalah satu kaedah untuk kita memohon perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala daripada keadaan ataupun jin yang menyerupai sesuatu yang menakutkan. Di dalam buku 40 soal jawab pengubatan Islam, ia terbitan bahagian penyelidikan Jabatan Agama Islam Perak, menyatakan hadis ini, hadis yang berkaitan dengan Nabi solat tadi, adalah merupakan dalil bahawa jin tidak boleh ditangkap dan juga tidak boleh dimasukkan ke dalam botol oleh manusia biasa, kerana perbuatan itu adalah perbuatan khususiat yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Hadis tadi, Nabi bergelut dengan Iblis. Kalaulah tidak kerana doa Nabi Sulaiman AS, sudah tentu Nabi akan ikat ataupun Nabi akan tambat jin tersebut untuk menjadi tontonan ramai. Jadi apabila Nabi bergelut dengan syaitan tadi ataupun iblis tadi, maka itu adalah menunjukkan khususiat kepada Nabi SAW. Jadi bukannya kepada kita manusia biasa yang boleh tangkap jin, yang boleh bunuh jin dan sebagainya. Jadi itu adalah perkara yang tuan-tuan kena faham. Itu yang pertama. Yang keduanya, terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah
satu hari ada para sahabat bertanya kepada Saidina Umar tentang jin yang menyerupai sesuatu yang menakutkan ataupun dikenali sebagai hantu puaka. Maka Saidina Umar menjawab yang bermaksudnya tidak ada seorang pun yang boleh mengubah rupa bentuk kejadiannya yang asal sebagaimana yang telah Allah ciptakan kepadanya. Cuma yang mampu ialah melakukan sihir sebagaimana puak-puak sihir yang terdapat di kalangan kamu. Oleh itu, apabila kamu melihat rupa bentuk tersebut, iaitu hantu puaka, yakni jin yang menyerupai sesuatu yang menakutkan, kata Saidina Umar, maka hendaklah kamu melaungkan azan. Hendaklah kamu melaungkan azan. Menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar, sanad hadis ini adalah sahih. Ini adalah dalil menunjukkan kepada kita, tuan-tuan, bahawa kaedah yang kedua, apabila kita melihat sesuatu bentuk rupa jin yang menakutkan, maka hendaklah kita melaungkan azan sebagaimana riwayat yang telah disebut oleh Ibnu Abi Syaibah daripada Saidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, iaitu apabila kita nampak bentuk rupa yang menakutkan, maka kita melaungkan azan.